Al-An'am. Bilangan ayat 165 ni Makkiyah, ni baru mula Makkiyah. Selepas Al-Fatihah Makkiyah, berturut-turut Madaniyah. Ini baru kita bertemu pula dengan surah Makkiyah, iaitu surah Al-An'am. Tertib turunnya ke-55. Bilangan paragrafnya ada 7. Mesej utama: pewaris agama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan akidah tauhid yang dibawa baginda dari kalangan Bani Ismail, bukan dari kalangan orang-orang kafir Mekah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perbahasan dan pertikaian pendapat dengan orang-orang musyrikin Mekah. 3, kritikan terhadap pelbagai bentuk kesyirikan. 4, bahagian-bahagian tauhid. 5, tuntutan-tuntutan akidah tauhid. Ini semua ada di dalam surah Al-An'am. Kalau nak tahu surah Makkiyah yang paling lengkap dan paling merangkumi, bacalah surah Al-An'am. Jangan lupa surah Al-An'am. Kalau nak tahu surah yang paling lengkap, surah Madaniyah yang paling lengkap, jangan lupa surah Al-Baqarah. Dua perkara tu kena ingat. Surah Al-An'am adalah asas kepada sekalian surah-surah Makkiyah yang lain. Surah Al-Baqarah pula adalah asas tapak bagi semua surah-surah Madaniyah yang lain. Itu kena ingat. Kalau betul-betul nak mahir tentang surah-surah Makkiyah, jangan lupa ini. Perhati betul-betul yang ini. Mudahlah kita nak faham surah-surah yang lain. Begitu juga dengan surah Madaniyah. Kalau kita mahir betul-betul surah Al-Baqarah, kita akan mudah surah-surah yang lain. Paragraf 1 ayat 1 hingga 73, perdebatan dan dialog dengan orang-orang musyrikin Mekah. Ini baru mula musyrikin Mekah. Sebelum ni ahli kitab, lepas tu baru musyrikin Mekah. Paragraf 2 ayat 74 hingga 94, seruan Nabi Ibrahim dan sekalian Nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Semuanya menyeru kepada tauhid. Paragraf yang ketiga ayat 95 hingga 113, seruan kepada akidah tauhid dan penolakan terhadap kesyirikan, syirik. Paragraf keempat ayat 114 hingga 121, penolakan terhadap syirik dalam membuat undang-undang, syirik fit tasyri'. Jadi syirik ni, inilah yang kita kadang-kadang tak belajar ni di tempat kita. Benda-benda ni tak ditekankan. Jadi tak nampak berat lah. Mudah sajalah nak terima undang-undang lain pun tak jadi masalah, sebab kita merasa tak ada menjejaskan akidah. Padahal ni syirik fit tasyri'. Dalam surah inilah asas dia ada syirik fit tasyri'. Paragraf yang kelima ayat 122 dan 100 hingga 135, penipuan dan kejahatan pimpinan penjenayah dan orang-orang yang sombong. Paragraf yang ke-6 ayat 136 hingga 154, bid'ah yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy dan keterangan tauhid dalam syariat. Tauhid dalam syariat, tauhid fit tasyri'. Paragraf yang ke-7 ayat 155 hingga 165, intisari seruan tauhid dan penolakan terhadap syirik. Itulah cara kasarnya. Baik, kita pergi kepada keterangannya. Zaman diturunkan surah Al-An'am diturunkan di peringkat akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, betul-betul sebelum baginda berhijrah pada tahun ke-13 kenabian. Sekitar itulah kan, 13 tahun berada di Mekah. Surah Al-An'am ni tahun terakhir turunnya. Surah ini merupakan intisari. Jadi patutlah, sebab dia paling akhir, surah paling akhir. Sebab itu surah paling lengkap, surah Makkiyah yang paling lengkap, sebab ia adalah yang terakhir. Dia merangkumi semua sekali. Surah ini merupakan intisari dakwah baginda selama 13 tahun di Mekah. Di dalamnya juga terdapat kata dua untuk orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Ayat 33 berdasarkan hadis yang dhaif, mungkin diturunkan berikutan kata-kata Abu Jahal bahawa orang-orang musyrikin Mekah tidaklah mendustakan diri Muhammad tu. Dia tidak mendustakan diri Muhammad tu. Muhammad ni memang betul, orangnya benar. Mereka hanya mengingkari ayat-ayat Al-Quran
yang didakwa Muhammad diturunkan kepadanya. Apa maknanya? Itu bercanggah ya. Tak apalah. Ciri-ciri khusus surah Al-An'am. Satu, surah Al-An'am merupakan pendedahan tentang kemungkaran dan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah. Di dalamnya tersebut bermacam-macam bentuk kesyirikan yang dilakukan mereka. Di dalamnya juga tersebut bermacam-macam jenis tauhid. Setelah mengemukakan bantahan dan kritikan orang-orang musyrikin Mekah, jawaban yang membungkam mereka diberikan. Ancaman kebinasaan juga diberikan kepada mereka secara umum. Itulah ini perbalahan, perdebatan, pertengkaran di antara Rasulullah, orang-orang Islam dengan kafir Quraisy, bangsa dia sendiri. Jadi bangsa dia pun tak kurang juga sesaknya, syiriknya, bahkan lebih banyak lagi Tuhan daripada ahli kitab itu. Macam-macam bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Yang kedua, dari segi tertib susunan surah, 4 surah Madaniyah terletak berturut-turut selepas surah Al-Fatihah, iaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan Al-Ma'idah. Di dalamnya terkandung pendedahan tentang kemungkaran-kemungkaran dan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh Bani Israel. Seruan kepada ahli kitab supaya menerima Islam dan hubungan antara mereka dengan umat Islam. 3, bermula dari surah Al-An'am, mizaj atau ragam Al-Quran mula bertukar. Kalau kita dari segi ayat-ayat dia pun naik, kita tengok cerita dia pun naik. Ia mula berbicara tentang Bani Ismail secara khususnya orang-orang Quraisy. Sebelum ni duduk Bani Israel semua. Contoh-contohnya Bani Israel. Ini Bani Ismail, iaitu keluarga dan bangsa Nabi kita sendirilah, iaitu orang-orang Arab. 2 surah Makkiyah bermula dari sini, dan pembaca mulai merasa gaya bahasa yang agak berlainan dari gaya bahasa yang terdapat di dalam surah-surah sebelumnya. Memang kita dapat, kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia akan rasa bertukar cara, dia ragam dia tu. Perkaitan dan kesinambungan surah Al-An'am dengan surah sebelum dan selepasnya. Di dalam surah Al-Ma'idah dikemukakan syirik fit tashri', yang tersebar dengan meluas di kalangan Yahudi dan Nasara. Mana mereka buat undang-undang sendiri, peraturan sendiri, tinggal undang-undang yang diberikan oleh Allah. Ia menggambarkan sekularisme yang menguasai kehidupan mereka. Akhirnya sekali agama ni dalam Kristian ini urusan orang politik. Kita orang agama kira ibadat saja, gereja saja, itu saja. Akhirnya itulah sekularisme. Bukan sekularisme ni tak percaya pada agama, tak terima agama dah. Dia menghadkan peranan agama. Agama ni hanya sekadar dalam masjid, di rumah kita, pribadi kita, bukan untuk masyarakat, bukan dalam bernegara. Dalam bernegara tidak, agama tak boleh campur. Itulah sekularisme. Dalam Islam tidak ada macam tu. Kalau faham macam tu salah, tak betul. Itu cara Yahudi dan Nasara. Begitu juga cara orang-orang kafir Quraisy. Urusan dunia kita urus sendiri. Di dalam surah Al-An'am pula, selain beberapa perkara yang lain, diterangkan pula syirik fit tashri' yang berlaku di kalangan musyrikin Mekah. Mana sama-sama ada syirik ni, sama-sama ada. Sebab itu dia ada pertalian, ada kaitan antara surah sebelum ni dengan surah ni. Yang kedua, di dalam ayat ke-6 surah Al-An'am, Allah menyebutkan secara umum tentang kebinasaan dan kemusnahan umat-umat yang dahulu. Dalam surah Al-An'am dia sebut secara umum. Di dalam surah Al-A'raf selepas ini pula disebut secara terperinci perihal 6 kaum terdahulu yang dibinasakan. Secara jelas disebut nama, macam mana cara mereka dibinasakan di dalam surah selepas ini, iaitu Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Amaran terakhir diberikan kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah bahawa mereka pun boleh dibinasakan begitu juga jika melanggar hukum Allah. Di dalamnya disebutkan sunnatullah, berhubung dengan punca-punca kebinasaan bangsa dan umat manusia. Di samping sunnatullah, berhubung dengan pertukaran kuasa di antara bangsa dan umat manusia. Kenapa sejarah manusia ni satu bangsa tu binasa, hancur, lenyap, sehingga kita tak boleh sebut mula ada negara besar, lepas tu tak ada negara.
Mula ada bahasa, hilang bahasa. Kenapa jadi begitu? Kenapa bangsa ni dulu memerintah, kemudian yang lain pula naik memerintah? Kenapa? Di sini disebut sunnatullah. Memang begitulah. Kalau buat tak betul, akan dia bertukar, orang lain lah yang ambil alih. Beberapa kata kunci dan tema penting di dalam surah Al-An'am. Satu, penghinaan terhadap ghairullah, yakni selain Allah, yang dijadikan sebagai sembahan dan Tuhan selain Allah. Soalan-soalan berbentuk monolog untuk menolak pegangan dan kepercayaan orang-orang musyrikin dikemukakan dalam bentuk kecek sorai, monolog. Untuk menolak sifat rububiyah pada ghairullah, selain Allah, dikatakan qul aghairallahi abghi rabba, ayat 164. Adakah patut aku nak cari selain Allah, nak pilih selain Allah sebagai Rabb? Adakah patut aku? Tanya sendiri. Padahal menyindir mereka, perli mereka yang menganggap selain Allah tu sebagai Rabb. Padahal jelas sekali yang buat matahari, buat bumi, buat segala nikmat ini Allah. Mereka pun kata, tiba-tiba kata orang lain pula. B, untuk menolak ibadat kepada ghairullah, selain Allah. Ini Allah panggil syirik fi doa, syirik dalam doa. Dikatakan ghairallahi tad'un, adakah patut kamu menyeru berdoa kepada selain Allah? C, untuk menolak ghairullah sebagai pelindung dan sebagai penjaga manusia, dikatakan qul aghairallahi attakhidhu waliya, patutkah aku mengambil selain Allah sebagai pelindungku, sebagai penjaga aku, manusia? Ini semua kritikan terhadap akidah syirik musyrikin Mekah khususnya, dan musyrikin lain pun terkena juga. D, untuk menolak kuasa-kuasa pada ghairullah, dikatakan qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna, ayat 71. Tengoklah sendiri ya. E, untuk menolak kekuasaan dan kehakiman ghairullah, ya, dan syirik fit tashri', syirik dalam membuat undang-undang, dikatakan afa ghairallahi abtaghi hakama, apakah patut selain daripada Allah aku nak ambil sebagai hakim, aku nak terima sebagai hakim, sebagai pembuat undang-undang untuk kita. Dua, dalam membantah kepercayaan orang-orang musyrikin yang menyamakan ghairullah dengan Allah, digunakan dua kali lafaz ya'dilun. Ini kata kunci lah ni, ya'dilun ini pentingnya. Menyamakan atau mempersekutukan, yaitu pada ayat 1 dan ayat 150. Ayat 1 ni, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menjadikan langit-langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian setelah itu, orang yang kafir menyamakan Tuhan ni dengan orang lain, dengan Tuhan ni pula. Padahal Tuhan Allah itulah yang menjadikan langit bumi, menjadikan gelap dan cerah. Tiba-tiba orang kafir menyamakan orang lain pula dengan Allah. Makna menyamakan, mempersekutukan. Ini kata kunci. Inilah yang sebab jadi syirik. Bukan bermakna tak terima Allah saja syirik. Terima Allah pun kalau terima yang lain juga, itu syirik juga. Itu pukulannya. Orang kafir Mekah percaya kepada Allah, bukan dia tak terima Allah, bukan dia kata Allah tak ada, tapi dia kongsikan orang lain dengan Allah. Untuk menolak syirik fi dzat, syirik dalam zat, pada diri. Satu dalil akli diletakkan di hadapan mereka, bahawa kalau Allah tidak mempunyai isteri atau teman wanita, bagaimana pula dia akan mendapat anak? Kalau Tuhan tak ada isteri, tak ada teman wanita, macam mana kita nak kata dia ada anak? Syirik fi zat, maknanya zat Tuhan satu, zat Nabi Isa. Ini syirik fi zat. Mana Tuhan ni ada 2 ke 3 ke ada 1000 ke apa? Ini syirik fi zat. Tak boleh juga macam tu. Jadi Tuhan ini esa pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya, dan pada segala-galanya satu. Tidak boleh syirik. Yang ketiga, dalam menyabitkan tauhid ilmu. Tauhid ilmu orang panggil,
mengetahui segala-galanya, segala benda gaib, tak ada terlepas daripada pengetahuannya. Satu saja yang ada, Allah. Yang lain adalah banyaklah yang tak tahu daripada yang tahu. Kalau kita kata ada orang lain yang mengetahui perkara gaib seperti Allah, itu syirik. Syirik dalam ilmu. Dikatakan Allah lah yang memiliki anak-anak kunci gaib. Itu ayat 59. Ilmunya meliputi segala sesuatu, ayat 80. Allah mengetahui tentang segala sesuatu, ayat 101. Yang keempat, perbezaan di antara konsep hamd dan tasbih dikemukakan dalam ayat yang sama untuk menjelaskan tentang tauhid tanzih. Tauhid tanzih, tauhid bahawa yang maha suci daripada segala kekurangan satu saja ada, yang lain ada sajalah kekurangannya. Tidak banyak sikit, mesti ada, tapi banyak benar lah yang lain yang tidak ada segala kekurangan, sehingga kita boleh kata subhanaka, maha suci engkau daripada segala kekurangan, kecacatan. Allah saja. Ini orang panggil apa ni, tauhidut tanzih, tauhid tanzih. Orang kita mengaji, itulah caranya. Dia tidak mengaji Quran, dia mengaji sifat 20, boleh mengaji sifat 20 tu pun boleh, tapi kadang-kadang 10 tahun mengaji tak berjumpa dengan tauhid tanzih. Itu sayang. Itulah bendanya. Sebab itu kita kena terdedah dengan banyak aliran, baru kita tahu apa orang panggil tauhid fi tasyri', tauhid fi du'a, tauhidul hakimiyah, tauhidul tanzih, tauhidul ilm dan sebagainya, baru kita tahu. Sebab apa? Ada syirik di sebalik itu. Di sebalik itu syirik. Kalau tidak tauhid syirik. Dalam satu ayat, dia yang memberi makan, wa huwa yut'imu, dia yang memberi makan, maka dia layak dipuji, alhamd. Wala yut'am, dia tidak diberi makan, maha suci dia daripada memerlukan makanan. Ini orang panggil tasbih, suci Tuhan. Tuhan tidak macam tu. Tuhan tidak perlu kepada makan. Dia yang beri makan adalah, itu kita terima lah. Dia beri makan, dia diberi makan, tak perlu. Kalau kita kata dia diberi makan, perlu macam tu, atau perlu kepada anak, perlu kepada ni, itu tidak maha suci, syirik lah tu. Yang kelima, beberapa perkara di bawah ini dikemukakan sebagai bukti kepada tauhid dalam kekuasaan, tauhid dalam kuasa. Allah berkuasa membinasakan bangsa-bangsa, ayat 6. B, Allah memotong akar umbi kaum dan bangsa yang zalim. C, tidakkah kamu perhatikan bahawa azab Allah juga secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka boleh menimpa? Kalau ada kuasa lain boleh menyekat, ini menunjukkan kuasa Allah tu tak ada hak dia. Satu dalam kuasa, ikut dia nak buat macam mana. Tapi Allah pun tidak sewenang-wenang begitu. Dia maha bijaksana. Tapi nak ceritanya, kalau dia nak buat, tak ada siapa boleh halang. Sampai begitu kuasa dia, kita tidak sangka pun. D, Allah boleh menyiksa sesiapa yang dikehendakinya dengan bermacam-macam cara. Satu, dengan melepaskan hujan, kilat dan lain-lain dari atas, dengan mencetuskan gempa bumi, tanah runtuh dan banjir dan lain-lain dari bawah. Tiga, dengan mencetuskan perang antara bangsa-bangsa dan puak-puak berkepentingan di dunia, hancur lebur. Jadi negeri ini dijajah oleh bangsa lain, bangsa lain pula yang memerintah. Itu Tuhan boleh buat semuanya dalam kuasa dia. Inilah ayat yang menyebutkan beberapa perkara tadi dalam surah ni lah, dalam surah ni lah. Sebab itu kita kena ada tauhid kudrat Tuhan. Yang berkuasa sampai begitu hanya Allah sahaja. Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa menghilangkan pendengaran, penglihatan, dan dia juga berkuasa mengunci mati hati manusia. Sampai begitu kuasa. Jika Allah melakukan begitu, tiada siapapun ghairullah. Ini kata kunci dalam surah ni, ghairullah selalu disebut, selain Allah. Selain Allah, tak kira lah apa pun, dapat mengembalikan semua yang tersebut itu kepada seseorang, tak boleh. F, dengan memberi kepada manusia kuasa di bumi, Allah hendak menguji mereka sebenarnya. Kita nampak kita berkuasa tu, kita nampak kita boleh buat itu, boleh buat ini, itu nampak tu. Itu Allah SWT nak uji
sedikit saja dia bagi, sementara saja, dan kita boleh tengok sendiri betapa sementaranya, sekejapnya kuasa-kuasa yang ada pada yang lain selain Allah. J. Setelah Allah memberi kuasa dan nikmat kepada seseorang atau segolongan manusia, jika ia tidak bersyukur, Allah boleh membinasakan mereka dan menggantikan mereka dengan orang-orang lain untuk menguji mereka pula. Begitulah proses dunia ini berlaku, sebenarnya untuk ujian. 6. Berhubung dengan tauhid hakimiyah dan tauhid tasyri', dikatakan bahawa Allah lah yang berkuasa meluluskan dan melaksanakan segala hukum hakam. Dialah hakim dan dialah yang mengadakan undang-undang. Hukum yang sebenar dan tepat hanya berpunca dari Allah. Dialah yang menghukum dengan tepat dan memberi keputusan yang terbaik. Ni ayat ni ada semua, ayat Quran ni. Nak nafi macam mana? Setengah-setengah orang kata tak ada, 20 saja sifat Tuhan, 20 saja. Ini lain tak ada sebut, padahal ada dalam Quran. Inilah hukmu illa lillah. B. Hanya Allah penguasa dan pengawas makhluk yang sebenar. Hukumnya sahaja yang sah dan berjalan, dan dia paling segera menghitung. C. Tidak harus dijadikan sesiapa pun pengadil selain Allah apabila Allah telah menurunkan hukum yang jelas kepada orang-orang Islam. Kita orang Islam ni kena tengok gitulah. Bila sudah ada hukum jelas gini, tak boleh tukar yang lain. Kalau tak ada macam tu tak apa, boleh buat. Kita pun boleh buat. Ada parlimen tak apa. Untuk negeri, dewan negeri boleh buat peraturan, undang-undang, boleh. Tapi kalau yang sudah ada jangan buat. Boleh jadi syirik fil hakimiyah, syirik fit tasyri'. Inilah Allah juga yang berkuasa menghalal dan mengharamkan sesuatu. Binatang yang disembelih dengan nama Allah sahaja yang halal dimakan. Benda-benda lain pun sama. Di negara-negara barat setengah-setengah tu halal, boleh. Perzinaan apa, pelacuran boleh, sebab dia bagi cukai. Sebab dia bagi cukai, dia ada lesen, boleh lah. Sedangkan benda tu jelas haram. Kita orang Islam tak boleh buat. Tak ada kuasa parlimen ke siapa nak buat macam tu, dia jadi syirik. Mesti kalau kerajaan buat begitu, kena dijatuhkan kerajaan itu. Sebab apa? Kita bertanggungjawab. Kita tak boleh serahkan amanah kepada orang-orang yang khianat macam tu. Binatang yang disembelih tidak atas nama Allah dilarang daripada dimakan, dan ia dipanggil fisq atau perbuatan fasik dan berdosa. Jadi bila Allah kata tak boleh, tak boleh lah. Walaupun mati juga, gulai apa ni, goreng sedap pun. Daging ayam kalau tak sembelih tak boleh. Ayam tak boleh makan. Walaupun orang Islam, kalau sembelih, orang kafir pun tak boleh. Sembelih pun tak boleh. Itu ketetapan Allah. Bila kita tak boleh ubah, tak boleh ubah. Tak ada siapa boleh ubah. Kalau ubah, tergugatlah akidahnya, tergugat akidahnya. F. Hasil-hasil tanaman barulah dianggap bersih dan suci setelah dikeluarkan zakatnya. Kita juga tidak dibenarkan bersikap boros. Kaedah halal dan haram diberikan bahawa di dalam wahyu hanya bangkai kaedah asas halal dan haram. Kemudian bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh orang-orang kafir Mekah yang tidak ada, dia kata dia ikut ajaran Nabi Ibrahim, yang sebenarnya teruk. Inilah disebut maknanya mereka juga membuat peraturan halal dan haram sendiri. Dan sebab itu mereka jadi musyrikin. Mereka juga menganggap anak dalam kandungan binatang ternakan mereka yang dilahirkan hidup hanya halal untuk kalangan lelaki, ia tidak halal untuk orang-orang perempuan. Bagaimana hukum? Allah bagi ke? Tidak, mereka buat sendiri. Inilah orang panggil syirik fit tasyri'. Rasulullah SAW dilarang daripada merestui peraturan halal dan haram ciptaan orang-orang musyrikin Mekah yang hanya berasaskan hawa nafsu semata-mata. Allah mengharamkan syirik, derhaka kepada dua ibu bapa, membunuh anak-anak, melakukan perkara-perkara yang keji, baik yang nyata dan yang tersembunyi, dan membunuh tanpa sebenar. Berhubung dengan tauhid rahmat, ada pula tauhid rahmat. Allah menerangkan dengan jelas kepada manusia bahawa dia telah menjadikan mereka sebagai khalifah di bumi dan melebihkan sebahagian mereka dari sebahagian yang lain untuk menguji mereka pada apa yang dikurniakan kepada mereka. Kepada yang gagal dalam ujian, dia adalah sari'ul iqab. Sifat ni, sifat Tuhan,
Maha segera menyiksa. Dan kepada yang lulus dalam ujian, dia adalah Ghafurun Rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ini ayatnya. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard. Dalam surah Baqarah disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah tu yang asal Nabi Adam. Kemudian anak dia ni khalaif. Khalaif. Jamak kepada itu. Yang ke-8, musyrikin Mekah diminta supaya beriman kepada Al-Quran yang penuh dengan keberkatan. Mereka hendaklah mengikutinya. Dengan mengikutinya sahaja mereka akan mendapat rahmat. Mereka disuruh kepada tauhid, sirat mustaqim dan Al-Quran. Dikatakan qul inni hadani rabbi ila siratin mustaqim. Siratin mustaqim itu maknanya tauhid lah. Mereka pula mengamalkan syirik.